Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada murid-murid 4 Bestari dan juga 4 Wawasan. Pagi hari ini ialah 15 Jun 2021, hari Selasa. Matematik kita pada pagi ini pukul 11 pagi hingga pukul 12 tengah hari, 1 jam. Kita buat kelas secara Google Meet. Untuk matematik, seperti yang telah anda maklum, ketiga kali perjumpaan dalam seminggu ini kita akan gunakan Google Meet. Jadi harap maklumlah. Kemudian pagi ini kita akan mula bab 6. Bab 6 ini dia adalah di belakang bab 5. Masa cikgu edar nota ini, cikgu sudah sekali bab 5 dengan bab 6. Dan tidak lama lagi nanti cikgu akan hantar bab 7, 8, 9, 10 sekaligus nota lah. Saya akan hantar ke sekolah untuk photostat. Lepas siap photostat, saya akan buat seperti sebelum ini. Saya akan bungkus dalam pek plastik. Lepas itu letak di bontok keselamatan sekolah untuk anda datang ambil di situ. Kita punya PTBR tidak tahulah, tidak tahu akan sampai bila. Tapi untuk setakat ini kita akan sekurang-kurangnya sampai ke akhir Jun. Jadi anda perlu mengikuti kelas PTBR sebaik yang mungkin. Kalau tidak ada apa-apa yang mustahak, kena hadir. Kena hadir ke kelas Google Meet kita. Okey. Walau bagaimanapun, awak memang dikatakan you tidak hadir pun saya tak boleh buat apa kan? Ya, memang macam itu. Tetapi skala risiko anda kena tanggung sendiri, ya. Okey, jangan pula suatu hari nanti awak cakap di luar, matematik saya cikgu dia tidak ajar apa-apa. Okey, saya harap awak faham maksud saya lah. Okey, kita memang ada buat. Berapa banyak awak dapat terima itu hal kedua. Bagi saya yang paling penting hadir dulu. Saya yakin dan percaya kalau hadir mestilah apa yang mereka dapat itu lebih baik daripada mereka yang tidak hadir. Itu dia. Okey. Jadi jadi kita akan mula sekarang juga. Mungkin ada pelajar yang line dia mungkin kata tak berapa bagus. Kalau line tak berapa bagus itu awak cubalah cari tempat yang line dia lebih bagus lah, seperti yang kita semua maklum. Ini sepatutnya apa dia tidak lagi jadi masalah lah, sebab kita sudah lama PTBR. PTBR dan kehadiran akan saya ambil sekali lagi pada akhir nantilah. Okey. Alright. Okey, jadi kita mula. Bab 6, ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah.
Sebenarnya pemboleh ubah ini saya rasa dia asing lah. Pemboleh ubah. Ini asing. Kemudian, seperti yang anda maklum, sebenarnya anda pernah belajar tajuk ketaksamaan linear dalam satu pemboleh ubah di menengah rendah. Kalau tak silap saya, tingkatan 1 ke tingkatan 2 sudah belajar. Tapi masa itu awak belajar satu pemboleh ubah. Sekarang kita belajar 2 pemboleh ubah. Kalau 2 pemboleh ubah maksudnya dulu belajar satu pemboleh ubah ialah X. Sekarang 2 pemboleh ubah tu X dan Y lah. So dia ada 2 paksi. Jadi nanti kita ada graf. Seolah-olah 2 dimensi lah. 2 pemboleh ubah ini sebenarnya 2 dimensi ya. Dimensi ya, dan dia adalah macam inilah SY. Kalau dulu satu pemboleh ubah itu ialah linear garis lurus lah. Kemudian satu lagi perkataan penting di sini ialah ketaksamaan. Apa maksud ketaksamaan? Ketaksamaan bermaksud tidak sama dengan lah kan. Jadi kita ada 4 simbol ketaksamaan, iaitu lebih besar sama dengan lebih kecil sama dengan. Ini simbol-simbol ketaksamaan. Simbol-simbol ketaksamaan. Okey ya. Okey. Lepas itu okey. So satu lagi perkataan di sini linear maksudnya garis lurus garis lurus Okey, garis lurus. Garis lurus okey boleh nampak Dan kalau tidak dengar suara saya, kalau tidak nampak skrin, tolong maklumkan cikgu cepat-cepat. Okey. Okey, nota nombor 1. Ini ketaksamaan linear dalam 2 pemboleh ubah. Okey. Suatu garis lurus badah, bukan padu, badah Y sama dengan MX tambah C yang membahagikan catus kepada 2 rantau berlorek. Ini dia cerita tentang garis lurus memang sebab kita ada 2 pemboleh ubah. 2 pemboleh ubah ada SY. SY maksudnya 2 rantau ataupun 2 paksi X dan Y. Dan persamaan ini pun pernah awak nampak saya rasa iaitu Y sama dengan MS tambah C dulu masa tingkatan 3 kita ada satu tajuk garis lurus. Masa itulah awak sudah belajar garis lurus. Masa itu awak belajar tentang Y sama dengan MS tambah C. M ialah kecerunan. M ialah kecerunan. C ialah pintasan Y. Mungkin awak tuliskan. Ini M ialah kecerunan. C ialah pintasan Y. Pintasan Y. Sudah? Okey. Lepas itu rantau di atas termasuk garis itu mewakili kalau dia di atas rantau atas itu kita boleh kata ini. Ini atas ini ialah atas. Ini maksudnya atas So kalau atas garis lebih besar. Dia gunakan lebih besar. Lebih besar. Kalau dia di bawah rantau, di bawah maksudnya lebih kecil. Lebih kecil. Okey, saya gunakan warna lain. Okey. Contohnya ini lebih kecil. Ini lebih kecil. Ini lebih kecil atau sama dengan yang atas tadi itu ialah lebih besar atau sama dengan. Okey
Kemudian sebelah kanan pun sama, sebelah kanan lebih kecil di bawah. Di bawah garis lurus itu. Okey, ini dia Y sama dengan MS tambah C ya. Ini lebih kecil sama dengan yang lebih besar itu atas. Ini lebih besar sama dengan. Okey ya. So boleh buat catatan pada nota awak lah. Kemudian simbol-simbol. Simbol-simbol. Okey, kalau kita tengok simbol-simbol di sini. Sekejap Okey. Jadi yang kedua kita tengok simbol dia. Okey, kalau simbol lebih besar sama dengan kita boleh diwakilkan dengan perkataan-perkataan seperti berikut. Yang pertama, sekurang-kurangnya. Kalau nanti awak tengok ayat itu ada sekurang-kurangnya, maksudnya guna lebih besar sama dengan tidak kurang daripada. Minimum. Ada 3 di sini ya. Yang pertama, sekurang-kurangnya, tidak kurang daripada, minimum. Ketiga, 3 ini bermaksud kita guna simbol lebih daripada atau sama dengan. Kemudian untuk yang 3 di bawah ini, selebih-lebihnya tidak lebih daripada maksimum. Itu lebih kecil sama dengan. Sebenarnya kalau kita tengok maksimum lah, tidak lebih. Yang lebih dengan maksimum itu sepatutnya besar kan? Tapi dia terbalik. Dalam ketak sama dia lebih kecil sama dengan. Tapi kalau dia guna kurang, dia guna minimum, itu lebih besar sama dengan. Dia terbalik. Okey. Yang ketiga. Okey, nota yang ketiga masih pada muka surat 1. Muka surat yang ketiga. Muka surat yang ketiga. Okey. Muka surat yang pertama. Okey, nota nombor 3. Jika rantau pelorek diwakili oleh lebih besar atau lebih kecil. Ini ada nampak beza. Tadi kita guna lebih besar sama dengan lebih kecil sama dengan. Tapi sekarang kalau dia lebih besar atau lebih kecil sahaja. Sebab tadi mula-mula cikgu kata dia ada 4 simbol kan. Ini ada 4 simbol. 4 simbol. So kalau ada sama dengan nombor 2, nombor 4 ini dia garis lurus. Yang nombor 1, nombor 3 ini yang lebih besar, lebih kecil sahaja. Ini dia tidak ada garis lurus. Dia tidak ada garis lurus yang kita panggil dia solid line. Dia bukan solid line, dia bukan garis lurus penuh. Garis penuh. Sekejap. Okey, kita teruskan. Nombor 4. Titik-titik dalam rantau. Belum nombor 3 tadi Lebih besar, lebih kecil. So, kalau lebih besar, lebih kecil, garis lurus itu kita kena pakai garis putus-putus ataupun garis sempang. Garis sempang maksudnya garis putus. Tadi itu garis penuh. Maksudnya dia garis lurus yang penuh. Hitam. Tapi untuk lebih besar, lebih kecil, dia masih garis lurus tetapi dia guna garis putus ataupun di sini dia guna garis sempang. Garis
butus, butus. So dengan kata lain, kalau garis lurus lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Tapi kalau garis putus-putus lebih besar ataupun lebih kecil. Semuanya ada 4 simbol, 4 simbol sahaja. Kalau lebih kecil di bawah graf, lebih besar di atas graf, itu masih sama. Itu masih sama. Okey. Nombor 4, titik-titik dalam rantau memuaskan kerjasama linear rantau tersebut. Ini tak penting lah. Okey. Okey, sekarang ini yang penting. Okey. Contoh 1. Wakilkan setiap situasi berikut dalam bentuk ketaksamaan linear. Okey, so sekarang kita nak belajar bagaimana menuliskan ketaksamaan linear. Ketaksamaan linear. Okey. A. Seorang pesakit berisiko mempunyai masalah jantung jika tekanan darah pada buku lali K milimeter mercury. Okey, minta maaf. Okey, kita sambung. Seorang pesakit berisiko mempunyai masalah jantung jika tekanan darah pada buku lari K ini ialah unit tekanan unit tekanan milimeter mercury. Hg ialah mercury milimeter mercury. Dia guna pemboleh ubah yang digunakan ialah K tekanan darah. Okey, K ialah tekanan darah adalah kurang daripada. So perkataan kurang daripada kita guna simbol ini. Kurang daripada 90% tekanan darah pada lengan. Lengan punya tekanan kita guna pemboleh ubah P. So di sini masih lagi tekanan darah tetapi dia pada lengan. Jadi pada buku lali So dia ada 2 pemboleh ubah di sini. Yang pertama ialah K, yang kedua ialah P. Dan dia punya tekanan darah pada buku lali itu 90%. 90% kalau tukar kepada perpuluhan 90/100. So dia dapat 0.9. Jadi kalau kita nak menulis ketaksamaan linear, K lebih kecil sebab kurang daripada, K lebih kecil daripada 0.9P. 0.9P. Okey, kemudian B. Gloria ingin menghias 3 buah rangka gambar dengan lebar X cm dan tinggi Y cm setiap satunya. Dia mempunyai seutas ribbon dengan panjang 1.6 meter untuk menghias sekeliling rangka gambar tersebut. Sekeliling rangka gambar tersebut. Okey, jawapan dia. Apa jawapan dia di sini? Apa yang boleh kita tuliskan? Jadi kalau kita tengok soalan ini, dia nak menghias sekeliling rangka. You tahu rangka kan? You tahu ke ini rangka gambar? Rangka gambar macam satu segi 4 lah kan? Okey. Kemudian dia kata panjang itu maksudnya lebar lah. Ataupun tinggi lah. Tinggi Y lebar itu ialah X cm. Okey. Jadi automatik atas ini pun S lah. Sebelah kiri ini pun Y lah. Dia buat 3 rangka gambar. So berapa jumlah perimeter? Perimeter ialah kita ada berapa kali S 2 kali S kan? 2 kali lebar 2X tambah berapa tinggi dia? Ada 2 kali juga Y kan? So 2Y Tetapi kita ada 3 rangka. So 3 tulis di depan darab 3 sebab dia ada 3 rangka. Okey, kemudian jumlah dia 6X darab masuk 3 darab 2X 6X tambah dengan 3 darab 2 6Y. 6X tambah 6Y.
Bagaimana menulis ketaksamaan? Dia kata dia hias sekeliling rangka ini dengan ribbon. Ribbon dia panjang 1.6 meter. 1.6 meter ini tukar sentimeter dulu. Sebab tadi panjang lebar rangka gambar itu sentimeter. So kita tukar. Meter tukar ke sentimeter, darat 100. 1 meter 100 sentimeter kan. So 160 sentimeter. Okay. Jadi apabila kita nak menuliskan ketaksamaan linear di sini, awak fikirkan. Panjang ribbon 160 cm. Kemudian dia nak mengelilingi hias rangka gambar itu, mengelilingi rangka gambar itu. Bolehkah jumlah perimeter itu melebihi 160 cm? Boleh lebih tak? Marilyn? Boleh lebih daripada 160? Boleh. Mana boleh? Kalau boleh, you tak cukup sudah kan? Jadi dia tidak boleh melebihi 160 dia punya perimeter. Jadi paling banyak pun sama dengan 160. So perimeter mesti lebih kecil atau sama dengan 160 cm. Lebih kecil atau sama dengan. Lebih kecil atau sama dengan. Dia tidak boleh melebihi sebab kita punya panjang ribbon hanya 160. Jadi kita perlu tulis macam inilah, lebih kecil. Dia boleh sama dengan, tapi dia tidak boleh lebih. So kalau dia boleh sama dengan, ada tanda inilah sama dengan. Tapi dia mesti lebih kecil atau sama dengan. So perimeter ialah 6x tambah 6y lebih kecil sama dengan 160. So ini jawapan dia. Ini jawapan dia. Mesti sama unit lah. Kalau sentimeter, pakailah semua sentimeter. Kecuali tadi masa kita cari perimeter itu kita pakai meter. Ini sentimeter, tukar balik meter dulu pun boleh. Tapi saya rasa sentimeter di sini lebih sesuai lah. So saya tukar meter kepada sentimeter. So jawapan 6x tambah 6y lebih kecil sama dengan 160. Kalau anda nak permudahkan, boleh juga. Boleh juga. Boleh juga. Tapi tak bayar dululah. Just tulis saja. Cikgu tak nampak skrin. Yang lain macam mana? Boleh nampak ke? Halo? Boleh, boleh. Boleh nampak skrin ya? Boleh. Mungkin tadi siapa yang tanya saya tengok. Jessica, mungkin awak kalau tak nampak lagi, cara dia ialah mungkin line awak tersekat-sekat. Mungkinlah. So awak left dulu kemudian masuk semula. Dia akan nampak. Okey, kemudian C. Kita tengok C ya. Okey. Kita tengok C, baca dulu C ya. Encik Q mempunyai 2 orang anak yang sedang belajar di Indonesia dan Australia. Kadar panggilan ke Indonesia 28 sen per minit. Manakala ke Australia, 66 sen per minit juga. 66 sen per minit. Okey. So, panggilan ke Australia lebih mahal lah berbanding Indonesia. Indonesia lebih dekat dengan Malaysia kan. Jadi mungkin lebih murah lah. Okey. Encik Q ingin membuat panggilan telefon P minit ke Indonesia. P minit. 1 minit 28 sen Indonesia. P minit 0.28 P lah nanti. Ke Indonesia dan Q minit ke Australia. Australia 66 sen kan. So 0.66 Q. Dengan nilai prabayar RM30. Semua anda tahulah apa maksud prabayar itu. So anda boleh buat persamaan, ketaksamaan di sini ya, RM30. So maksudnya panggilan Encik Q ke Indonesia dan ke Australia, dua-dua tidak boleh lebih RM30.
Kalau RM30 terus, dia akan berhentilah sebab dalam itu tidak ada duit lagi kan. Itu masuk prabayar. Tidak boleh membuat panggilan lebih daripada RM30. So, kalau tidak boleh lebih daripada RM30, maksudnya lebih kecil atau sama dengan. Lebih kecil atau sama dengan. Lebih kecil atau sama dengan. Boleh ya, lebih kecil atau sama dengan. Lebih kecil atau sama dengan. Jadi bagaimana kita membina? Okey, so saya akan ke Indonesia 0.28P ya. Tambah jumlah kan. Australia 0.66Q. Jumlah dia tidak boleh lebih RM30. Dia boleh sama dengan RM30 ataupun kurang. Dan ketiga-tiga unit ini 0.28, 0.66, 30 semua dalam RM. So tak payah tukar. Macam ini cukup lah. Macam ini cukup. Lebih kecil atau sama dengan. Tapi tidak boleh lebih ya. Lebih kecil atau sama dengan. Okey, lepas itu kita sambung. Contoh 2. Lengkapkan jadual berikut berdasarkan graf bagi bersamaan Y tambah 4. Y sama dengan S tambah 4. Y sama dengan S tambah 4 di sini ya. Kita highlightkan. Bersamaan Y sama dengan S tambah 4. Ini garis dia. Saya cuba tunjukkan. Ini garis dia. Y sama dengan S tambah 4. Ini dia. Ini ya. Ini garis lurus dia. Ini Y sama dengan X tambah 4. Okey. So, sekarang soalan tanya. Titik P16. 16 di sini kan. 16 P ya. Memuas tak? Memuas mana satu? Sebenarnya kita tengok P di atas garis kan. Di atas garis maksudnya lebih besar sama dengan. Jadi jawapan di sini dia guna Y lebih besar sama dengan X tambah 4. Tapi dia nak kita buat kiraan. Buat kiraan. So, Y pada titik P ni, titik dia 16. Maksudnya Y dia 6. Ini Y 6. Ini ialah X. So, kita ganti X ke dalam X tambah 4. X tambah 4 datang dari mana? Datang daripada bersamaan yang diberi di sini. Bersamaan yang diberi. So, X tambah 4 maksudnya X ialah 1. 1 tambah 4, 5. So, 6 lebih besar 5. Memanglah bersamaan itu atas lebih besar. Okey, sekarang kita cuba Q. Titik Q ialah 21. Kalau kita tengok Q ini, titik itu di bawah garis kan. So, otomatis saya sudah tahu lebih kecil sama dengan. Tapi kita nak buktikan dulu. Buktikan. So, Y dia 1. Okey, kita ganti X dia. Ini X kan, nilai S ini 2 kan. So, 2 tambah 4. 6. Kan? Jadi, dia lebih kecil lah. 1 lebih kecil atau sama dengan 6. 1 lebih kecil 6. Betul? So, dia punya, tak perlu tulis banyak lah. Gunakan 3 titik pun. Okey, jadi, Y lebih kecil sama dengan X tambah 4. Ini cara kita buat. Kita nak tahulah titik itu di mana. Lebih kecil daripada garis lurus kan lebih besar daripada garis lurus. So, kita boleh buat kiraan di sini. Okey, seterusnya yang ketiga, R. Okey, Y dia 4. Okey. So, X dia negatif 5. Nilai X ini. So, negatif 5 tambah 4. So, ini negatif 1. Okey. So, 4 ini lebih besar daripada negatif 1. Jadi, kita guna Y lebih besar sama dengan X tambah 4. Dan kita cari titik R ini memang. Ya, R ini memang di atas garis. Di atas garis lurus kan. So, lebih besar. Okey, seterusnya titik X. Okey, titik X. Okay, it's okay.
Muhammad Daniel Ashraf. Okey. Okey, so seterusnya kita tengok X. Okey, X Y dia negatif 1. X dia kita ganti ya. X ialah negatif 3 tambah 4. Jawapan dia 1. Kan? Okey. So negatif 1 ini, negatif 1 Y ni lebih kecil daripada 1. Jadi ketaksamaan dia Y lebih kecil sama dengan S tambah 4. Kita guna lebih kecil. Nah, kita cuba cari S. Ya, S memang di bawah garis lurus. Lebih kecil. Okey. Dan satu lagi titik T. T kalau kita tengok pada graf, memang dia tepat pada garis. Kalau tepat pada garis, kita guna apa? Kita tengok kita guna apa? Okey, apa kita guna? Okey, Y dia 2. Y dia 2. So, ini kita ganti S negatif 2. Negatif 2 tambah 4. Kebetulan sama dengan 2 juga. So, apabila sama dengan 2, 2 sama dengan 2. Ini dia adalah sama dengan Y sama dengan X tambah 4. Tidak ada lebih besar, tidak ada lebih kecil. Dia sama dengan. Sama dengan. Kerana itu. Kerana itulah sama dengan. Kalau titik itu jatuh pada garis itu sendiri, sama dengan. Kalau titik itu di atas garis, lebih besar. Di bawah garis, lebih kecil. Itu ketaksamaan. Ketaksamaan. Harap jelas apa? Okey. So, kita cuba jawab soalan di bawah ini. Ya. Dia kata titik P dan titik R. Tengok P dan R. Ya, P dan R. Mana P? Okey, P dan R ini berada di atas garis lurus dan memuaskan ketaksamaan. Kalau atas, maksudnya Y lebih besar sama dengan S tambah 4. Okey. Kemudian titik Q dan X. Q dan X. Ya, lebih kecil. Q dan S memang di bawah graf. So, dia memuaskan apa? Di bawah graf memuaskan ketaksamaan Y lebih kecil sama dengan S tambah 4. Dan titik T lah. Minta maaf. Ini ialah T bukan P. Titik T. Titik T berada pada garis lurus dan memuaskan ketaksamaan. Kalau dia pada titik itu, dia sepatutnya guna sama dengan kan? Kalau sama dengan, satu lagi maksud dia ialah dia memuaskan ketaksamaan apa? Dia memuaskan kedua-dua. Lebih besar boleh, lebih besar sama dengan, lebih kecil dan sama dengan pun boleh. Dua-dua boleh. Itu maksud dia. Kalau titik itu kebetulan jatuh pada garis lurus. Kebetulan jatuh pada garis lurus. Okey, jadi sementara menunggu kawan yang masih baca jawapan ini, saya akan bacakan kehadiran. Setakat ini 4 bestari ya. 4 bestari. Davian, Elvina, Eric, Fiona, Florence, Gracie, Irene, Jennifer, Erisha, Jessica, 2 Jessica, Marilyn, Muhammad Daniel, Nashita. Lepas itu mana Nashita? Nashita sini ya. Okey, Nashita mana? Okey, Nashita. Lepas itu ialah Nur Mirza, Nur Hayati, Nur Hidayah, Pauline, Stewart, Tracy dan juga Vanessa. Ini ada beritahu tadi kawan beritahu saya dia tidak dapat. Okey. Yang lain tu tak ada maklum balas, saya tak tahulah mana mereka pergi sudah. Jadi kawan-kawan di sini tolonglah maklum mereka. Semua ini kita ada record.
Ada record. Okey, saya tunjuk kepada awak lah. Ini cara saya record. Yang ada hadir, saya tick lah. Tak ada lah, kosong. Kemudian, untuk 4 wawasan, pagi ini 4 orang saja yang hadir. Terima kasih kepada yang hadir. Saya percaya anda mesti akan mendapat sesuatu ilmu yang baru lah. Walaupun mungkin tidak semua boleh awak faham, tapi saya percaya dan saya yakin asalkan you ikut, mesti akan dapat sesuatu. Jennifer, Muhammad, ini bagus ini, dia memang hadir. Sudah ke belakang ini memang dia hadir setiap kali ya. Muhammad Asri, Mr. Rina memang setiap kali dia hadir. Dan juga Nur Aliana, 4 orang, 4 wawasan. Mana yang lain? Mana yang lain? Untuk 4 wawasan, mungkin kawan-kawan 4 orang di sini boleh tanya kawan-kawan lah. Kenapa tidak hadir? Dan satu lagi, untuk saya tanya kepada 4 wawasan, boleh tak saya tahu berapa bilangan sekarang 4 wawasan? 29 ke 30? Mr. Rina? Tak tahu, cikgu. Tak tahu. Tak tahu. Okey. Tak apa. Nanti saya semak balik. Sebab ada yang sudah pergi ke teknik vocational. Okey, it's okay. So kalau ikut kehadiran di sini betul lah 24 orang keseluruhan 2 kelas. Tambah 2 akaun saya 26 betul lah. Saya nak pastikan dia betul lah. Okey. So, contoh 3. Contoh 3. Okey, kita teruskan muka surat 3. Nanti saya akan beritahu mana yang perlu awak snap lah. Muka surat 2 memang kena snap lah sebab semua ialah contoh. So, awak ambil gambar muka surat 2 nanti ya. Okey, seterusnya contoh yang ketiga. Tentukan sama ada setiap titik berikut adalah penyelesaian bagi kesamaan linear yang diberi atau tidak. Ya atau tidak. Okey. Kita diberi ya, kita kena tengok contohnya Y lebih kecil sama dengan 3S tambah 11. So ini ialah kita ganti S di sini ya. Kemudian 5 ini ialah Y ini ya. Okey. Jadi Y dia 5. Okey. Dan kita ganti ya sebelah kiri. Okey, 5 di sini. So sekarang kita ganti ya, ini datang daripada 3X tambah 11. So, kita ganti S itu 1. So, 3 darab 1 tambah 15, 14. Sebelah kanan 14. 5 lebih besar kan lebih kecil daripada 14? Lebih kecil kan? Okey. Jadi, dia memuaskan ini. Lebih kecil sama dengan. Lebih kecil sama dengan. Okey. So, kesamaan yang kita dapat, yang kita diberi lebih kecil. Kita pun cari lebih kecil. So, maksudnya, titik ini ialah penyelesaian. Sebab dia betul, lebih kecil. Dia di dalam dia. Ialah penyelesaian. Lebih kecil. Kita nak tahu. Kalau bukan, awak tulis nanti bukan penyelesaian. Okey ya? So, kita cuba cari untuk bahagian B ya. Untuk bahagian B, kita punya Y. Ini Y ya. Y ialah 12. Tulis dulu. Lepas itu, ini negatif 2X tambah 8. Ini datang dari persamaan ini ya. Okey, sekarang X dia berapa? X dia 3. So, kita ganti 3. Ganti 3 di sini. Okey, negatif 2 darab 3 tambah 8. Okey, jawapan dia guna kalkulator 2. So, 12 dengan 2. Lebih besar ke lebih kecil? Lebih besar kan? Tetapi di sini dia bagi kita apa? Lebih kecil. Dia bagi kita lebih kecil, tapi di sini kita cari lebih besar. Jadi maksudnya titik 312 bukan penyelesaian. Bukan penyelesaian bagi persamaan linear Y lebih kecil sama dengan negatif 2X tambah 8. Ini daripada inilah. Ini dia. Bukan.
Dia bagi kita lebih kecil sama dengan, kita cari lebih besar sama dengan. So, dia bukan lah. Dia bukan lah. Okey ya, so nanti 4 wawasan, kawan-kawan 4 wawasan yang ada di dalam sini sekarang ini, minta tanyalah, hubungi kawan-kawan yang awak kenal, tanyalah kenapa tidak hadir, suruh mereka hadir. Sebab kalau ikut rekod saya sebelum ini yang ada hadir, contohnya Muhammad Ani, Michelle Emeline, Jerome, Vanessa E pun sudah lama tidak ada. Kadang-kadang Damien, Dominic pun ada. Tapi ini sudah lama. Ke belakang ini pula tak ada lagi ya. So mungkin boleh tanyalah. Kemudian untuk pelajar siapa ini ya? No Suzila binti Abu. Ini kalau dalam grup kelas dia aktif, dia ada. Tetapi dia tidak ikut kelas saya. Ini salah satu contoh lah. Saya pun tak tahu kenapa. Mungkin dia tak betul dengan saya ke? Tak tahulah. Saya pun tidak tahu. Sebenarnya saya nak tahu. Mungkin ada kekurangan daripada saya. You beritahu saya lah supaya saya buat penambahbaikan. Kita buat penambahbaikan. Okay? Tapi jangan tidak hadir terus. Sebenarnya you tidak hadir itu siapa yang rugi? Awak sendiri yang rugi ya. Sebab awak tak belajar. Saya pula risau di sini sebenarnya. Sentiasa saya fikir macam mana saya nak bantu pelajar saya ini sekarang ini Form 4 ini. Persemuka pun beberapa hari saja setakat ini, tahun ini. Kan? Tapi tak tahulah apa perasaan awak. Mungkin awak rasa tak ada apa-apa pun. Kan? So, haraplah. Okey, so kita lukis kita lukis. Dia tak bagi jadual, kita lukis sendiri. Lukis sendiri ya, lukis. Okey, so ini sebelah kiri, tulis PN saja cukuplah. Ini sebelah kanan. Ini ketaksamaan. Awak tulis saya tak habiskanlah. Okey, jadi kita isikan saja. Okey, so sebelah kiri dia titik. Y dia apa? Y dia 5. Y dia 5. Okey, yang sebelah kanan di sini maksudnya persamaan ini ya. Belum lagi ya, sorry ya. Ini persamaan kita kena susun dulu. Kita kena susun Y di kiri. So, saya 2.8X tambah 0.7Y lebih kecil sama dengan 3.5. So, saya pindah dulu ini X ke kanan. So, 0.7Y lebih kecil sama dengan 3.5 tolak 2.8X. Lepas itu, belum saya tidak mau 0.7Y. Saya nak Y saja. So, saya bahagilah. Bahagi 0.7. So, kalau kiri bahagi 0.7, kanan pun bahagi 0.7 supaya seimbang. Supaya adil kepada semua orang. So, bahagi benda yang sama. So, lepas itu kita potong 0.7 potong. Ini boleh bahagi menjadi 5. So, Y lebih kecil sama dengan 5. Tolak ini 4X. 2.8 bahagi 0.7 ialah 4. Ini persamaan yang kita pakai. Ini persamaan yang kita pakai ya. 5 tolak 4X. So, sini tulis 5 tolak 4X. So, kita ganti X itu kosong. X itu kita ganti sini kosong. Oke, gantikan. So, 5 tolak 4 darab kosong. So, jawapan di sini ialah 5. So, kiri 5, kanan pun 5. 5 sama dengan 5. 5 sama dengan 5. Tapi dia bagi lebih kecil kan? Kita cari sama dengan. So, merupakan penyelesaian ke bukan penyelesaian? Muhammad Asri. Penyelesaian ke bukan penyelesaian?
untuk soalan C ni? Bukan. Ya, so awak tulis. Saya tulis di sini ya, tak cukup ruang ya. 05 bukan penyelesaian macam tadilah. Bukan penyelesaian bagi persamaan linear ini. 2.8x tambah 0.7y lebih kecil 3.5. Guna persamaan ini. Bukan guna persamaan ini untuk B. Tapi dia bukan penyelesaian. Itu jawapan dia, bukan penyelesaian. Okey, kita teruskan. Okey, untuk T pula, kita pindahkan tambah 6 ke kanan. Kita susun dulu Y saja di kiri ya. Y lebih besar, X tolak 3, 6 pindah kanan, tolak 6. Tambah jadi tolak. Okey, lepas itu Y lebih besar, X tolak 3, tolak 6, tolak 9. Ini kesamaan dia. Barulah kita bina jadual. Okey, boleh bina keluar lah supaya cukup besar sikit. Okey, yang atas itu awak isilah sebelah kiri, sebelah kanan, kesamaan. Awak tulis. Okey, sekarang kita isi. Kita isi ya. Sebelah kanan Y dia berapa? Negatif 2. Okey. Jadi yang X itu 12. So kita kena pakai ini ya. Pakai ini ke sini. Okey. X tolak 9. So ini sama dengan X itu sama dengan 12. Kita dapat 12 di sini. 12. Tolak 9. So 12 tolak 9 ialah 3. So negatif 2 dengan 3. Negatif 2 di kiri ya. Negatif 2 lebih kecil kan. Lebih kecil daripada 3. Kenapa bukan guna sama dengan? Sebab di sini dia guna lebih besar. So kalau lebih besar, lebih kecil. Jangan guna sama dengan. Okey, sekali lagi. Dia bagi kita lebih besar tapi kita cari itu lebih kecil. Jadi dia bukan penyelesaian. So tulislah bukan penyelesaian. Tulis jadi titik 12 negatif 2 bukan penyelesaian. Sambung ayat itu seperti B lah. Bukan penyelesaian. Okey ya. Okey, sikit lagi kita habiskan muka surat ini dan kita tamatlah. Tidak banyak lagi ya. Contoh 4 itu senang. Okey, sudah? Okey, kalau sudah kita sambung. Okey, seterusnya. Contoh ini senang sebab dia hanya suruh kita tulis garis apa kita pakai ya. Dia kata garis padu ke garis sempang. Kalau macam itu betul tadi ya, kita balik ke muka surat 1. Muka surat 1 ini adalah garis padu, bukan pada. Sorry ya, betul padu. Sebab dia kata maksud dia di sini solid line. Saya mungkin terlepas pandang tadi. Padu. Garis padu maksudnya garis macam inilah, garis lurus hitam. Ini garis padu. Okey, so tukar balik garis padu, betul garis padu. Okey, jadi kita kena tuliskan sama ada garis padu ataupun garis sempang di sini ya. Guna garis padu ataupun garis sempang. Okey, jadi kita kena tengok ketaksamaan, simbol ketaksamaan. Okey, jadi kalau kita tengok yang lebih kecil
garis sempan. Lebih besar sama dengan? Lebih besar sama dengan Mr. Rina? Garis padu. Garis padu. Terima kasih. C lebih kecil sama dengan? No Aliana? Ya, cikgu. Ya, jawapan C. Jawapan C. Apa jawapan C? Garis padu ke garis sempan? Garis sempang. Okey, terima kasih. Tapi jawapan dia tak betul, garis padu. Garis padu maksudnya lebih besar sama dengan lebih kecil sama dengan. Okey. Garis sempan ialah lebih besar atau lebih kecil. Okey, kemudian Jennifer C. Lebih besar sama dengan garis apa? Garis padu. Okey, terima kasih, garis padu. Daibin, lebih kecil ini garis apa? Daibin. Garis Daibin. sempang. Garis sempan. Okey, betul. Terima kasih. Akhir sekali, Y lebih besar daripada 3/2S. Elvina Enes. Lebih besar, garis apa? Elvina Enes? Tak ada. Eric Sebastian? Garis sempang. Oh, garis sempan ada. Okey, terima kasih. Next nanti Eric Sebastian. Okey, ini contoh 4. Okey, kemudian contoh 5. Sebenarnya sudah ada jawapan tapi kita pincang. Loretkan rantau. Yang tidak rifa. Okey, so kalau kita tengok di sini garis lurus itu telah diberi Y lebih besar. Y lebih besar maksudnya kita kena guna garis putus-putus. Memang betul di sini sudah garis putus-putus garis sempan sebab dia guna simpul lebih besar sahaja. So ini garis yang sudah bagi Okey, Y lebih besar. Jadi kawasan pelorek dia atas. Awak mungkin lorek sekali lagi lah. Okey, macam ini Okey, itu kawasan yang kita kena lorek lah. Okey, kemudian untuk B, dia guna lebih besar sama dengan, memang garis padu lebih besar, so ke kanan. Ke kanan. Ke kanan. Lebih besar ke kanan, lebih kecil ke kiri. Kemudian C lebih kecil. Lebih kecil memang betul, garis putus-putus. Okey, garis putus-putus. Lebih kecil maksudnya ke bawah garis. Ke bawah garis. Ke bawah garis. Okey, kita lorek sekali lagi lah. Boleh lorek sekali lagi. Okey, lepas itu D lebih besar sama dengan. Lebih besar sama dengan garis dia memang garis padu, betul. Tapi dia lebih, maaf, saya rasa soalan ini jawapan dia sudah salah. Lebih besar di atas. Lebih besar di atas. Ataupun saya salah saling soalan ke? Tak apa, lebih besar ini jawapan yang betul ialah ini, yang atas ini. Ini salah, ini adalah lebih kecil. Ini adalah lebih kecil. So tukarkan, tak apa, tukar saja. Tukar sahaja. Boleh faham Nashita? Nashita. Tak ada. Boleh faham Vanessa Umbah? Dapat ikut ke? Boleh. Okey, Vanessa, okey. Nur Hayati? Boleh. Boleh, bagus. Florence Normi? Boleh, cikgu. Okey, bagus. Okey, kita teruskan. Sekejap lagi kita akan tamat sekejap lagi. Okey, lepas itu ialah E, lebih besar. Ini pun salah. Lebih besar kita kena guna garis putus-putus. Ya, putus-putus ini mungkin itulah putus-putus dan lebih besar di atas.
Oh, di atas. Oh, di atas, Okey. Di atas. Kalau boleh guna pembaris lah. Guna pensel pembaris ataupun guna pen boleh juga. Akhir sekali lebih besar sama dengan. Lebih besar sama dengan memang garis padu, betul. Dia lebih besar di atas lah. Lebih besar di atas, itu dia. Itu jawapan dia untuk contoh 5. Okey, contoh 5. Okey, jadi untuk peringatan esok masih sama, hari Rabu, kita akan buat Google Meet pada masa yang sama, iaitu pukul 11 hingga pukul 12, 1 jam. 1 jam, seperti hari inilah. Dan kehadiran hari ini kalau saya tengok belum cukup memuaskan, baru 24 orang daripada 2 kelas yang terdiri daripada 60 lebih murid. Lebih kurang hanya 1/3. So saya harap lepas ini lebih ramai pelajar akan mengikuti kelas kita. Yang saya tengok okey sikit ialah 4 besari lah, 20 orang. 20 daripada 33. Ada 13 orang tak ada, kecuali tadi Tracy dia ada masalah. Lepas itu masalah utama saya rasa ialah 4 wawasan lah, ramai tidak ikut. Okey, jadi ada soalan tak? Ada soalan tak sebelum kita tamat pada pagi ini? Ada soalan? Irene, okey. Mirza, Pauline. Okey kah? Okey. So kalau tidak ada pertanyaan, jadi saya beritahu dulu. Lepas ini ambil gambar terus. Muka surat 2, muka surat 3. 1 murid 2 gambar. 1 murid 2 gambar. Muka surat 2, muka surat 3. Ambil gambar betul-betul dekat-dekat. Jangan sengit pengkok dan sebagainya. Buat betul-betul ambil gambar muka surat 2, muka surat 3. Terus hantar kepada saya dalam grup masing-masing. Saya akan ambil record itu dan hantar terus. So saya rasa kalau tak ada apa-apa, itu sahaja untuk kita pada pagi ini. Kita jumpa lagi pada pagi esok. Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye. Ya.